Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan akidah ahli sunnah wal jamaah yang diceritakan dalam kitab Aqidah Al-Awwam oleh KH, iaitu Kiai Muhyiddin Abdul Somad, dia banyak menceritakan pelbagai ilmu dan ideologi yang berkaitan dengan Islam secara jelas, singkat dan juga padat. Dan manfaatnya begitu banyak bagi mempelajarinya dan mempraktikannya dalam kehidupan seharian. Hidup kita boleh dikatakan produktif bila mana kita mampu meletakkan diri pada posisi yang jelas di tengah-tengah masyarakat. Maksudnya, tidak sekadar menerima dan menjadi penonton, tetapi sanggup memberi sesuatu yang bermanfaat dan tidak menjadi beban orang lain. Seperti mana pesan orang bijak, tidak ada kebaikan dalam kehidupan seseorang jika tidak ada sesuatu yang bernilai dari dirinya. Disebabkan kata-kata inilah yang mendorong KH, iaitu Kiai Muhyiddin Abdul Somad ataupun Datuk Muhyiddin Abdul Somad ni menulis buku ini, iaitu buku Aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang mempunyai banyak makna dan pelbagai makna dan juga luas manfaatnya. Selain itu, dapat menjawab pelbagai masalah dan krisis yang melanda umat manusia. Di samping itu, kita hendaklah mengetahui serba sedikit berkenaan dengan biodata ataupun latar belakang pengarang kitab ini, iaitu Kiai Muhyiddin Abdul Somad, yang telah banyak menghabiskan waktunya untuk menambah ilmu pengetahuan dan sanggup menulis buku ini untuk membantu umat manusia ke arah kebenaran. KH Muhyiddin, iaitu Kiai Muhyiddin Abdul Somad, lahir di Jember, Jawa Timur, bersamaan dengan 5 Mei 1995. Beliau mula belajar Al-Quran daripada ayah dan ibunya sendiri di pondok pesantren Darussalam, Jember. Pada tahun 1980, beliau belajar di pondok pesantren Shidogiri, yang itu pondok pesantren Shidogiri Pasuruan, yang dipimpin oleh Kiai Khairon Hussein dan juga Kiai Bashari Alwi. Beliau juga mendapatkan ijazah ilmiah ammah dari Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Setelah itu, beliau menjaga pondok pesantren Nurul Islam yang didirikan pada tahun 1981. Dan di antara buah karyanya yang diterbitkan adalah Fiqh Tradisional, jawaban pelbagai persoalan keagamaan sehari-hari, iaitu Hujjah NU Hujjah NU, Akidah Amaliyah Tradisi, dan juga Aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, terjemahan dan syarah Aqidah Al-Awwam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Adi Muhammad bin Kalim. Nombor matriks 066607. Kini giliran saya pula untuk menyambung perbincangan ini. Baiklah, saya ingin membahaskan bab 1 dan bab 2 daripada buku ini. Bab 1 ini bertajuk Pengertian Ilmu Tauhid dan Dasar-dasarnya. Baiklah, dari segi bahasa, tauhid ini berasal daripada kalimah bahasa Arab, yakni wahdah, yang bermaksud satu atau esa. Manakala dari segi istilah pula, tauhid ini bermaksud satu bentuk keyakinan akan esanya Allah Subhanahu Wa Taala.
Ilmu tauhid ni juga biasa dikenali sebagai ilmu usuluddin kerana di dalamnya kita akan mempelajari ilmu tentang asas-asas agama, yakni mengenali Allah Subhanahu Wa Taala. Dan terkadang juga biasa dikenali sebagai ilmu kalam kerana dalam menyampaikan ilmu ini kita memerlukan pembicaraan yang tepat. Baiklah, hukum mempelajari ilmu tauhid bagi setiap orang Muslim adalah wajib dan sangat penting bagi kita untuk mempelajarinya kerana ia dapat memperkukuh binti akidah kita daripada diganggu-gugat oleh anasir-anasir luar. Baiklah, seterusnya saya akan menerangkan pengertian aswajah. Baiklah, aswajah ini adalah kependekan daripada perkataan Ahli Sunnah wal Jamaah. Dan Ahli Sunnah wal Jamaah ini pula adalah salah satu aliran Islam yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Golongan yang mengikuti Sunnah Rasulullah ini sudah lama wujud, namun setelah beberapa ratus tahun ada dua orang ulama yang tokoh besar ini, yakni Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Imam Mansur Al-Maturidi ini, mereka telah memperjuangkan serta memperlepori golongan ini. Baiklah, saya akan menyambung pembentangan ini pada bab ketiga. Pada bab ketiga ini, buku ini membahaskan tentang sifat 20 bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah, sifat wajib bagi Allah ini terbagi pada 4, iaitu sifat nafsiyah, sifat salbiyah, sifat ma'ani dan sifat ma'nawiyah. Baiklah, yang pertama, sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah membawa maksud sifat yang menyatakan tentang adanya Allah Subhanahu Wa Taala. Sifat yang ada dalam perbahagian ini adalah sifat wujud, membawa maksud ada. Lawan bagi sifat ini adalah adam, ini tiada. Yang kedua, sifat salbiyah. Sifat ini membawa maksud sifat yang membantah sesuatu yang tidak layak bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Sifat yang ada di dalam perbahagian ini adalah yang pertama, sifat qidam yang membawa maksud sedia ada. Lawannya adalah hudus, yakni baru. Kedua, baqa yang membawa maksud kekal. Lawannya adalah fana yang membawa maksud binasa. Ketiga, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, bersalahan dengan yang baru. Lawannya mumasalah lil hawadis, ini bersamaan dengan yang baru. Yang seterusnya, qiyamuhu ta'ala binafsi yang membawa maksud berdiri dengan sendiri. Lawannya adalah qiyamuhu ta'ala bighairi yang membawa maksud berdiri dengan yang lain. Dan yang terakhir, sifat wahdaniyah yang membawa maksud esa. Lawannya adalah ta'adud yang membawa maksud berbilang-bilang. Yang ketiga adalah sifat salbiyah. Sifat salbiyah membawa maksud sifat yang membantah sesuatu yang tidak layak bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Sifat-sifat yang terkandung dalam pembahagian ini ada 7. Yang pertama, sifat qudrah yang membawa maksud berkuasa. Lawannya adalah ajazu yang membawa maksud lemah. Kedua, iradah yang membawa maksud kehendak. Lawannya karaha, yakni paksaan. Yang ketiga, sifat ilmun, yakni berilmu. Lawannya adalah sifat jahlun yang membawa maksud bodoh. Yang keempat, sifat hayun yang membawa maksud hidup. Lawannya adalah maut yang membawa maksud mati. Yang kelima, sifat sama yang membawa maksud mendengar. Lawannya adalah sumum yang membawa maksud peka. Yang keenam, sifat basar yang membawa maksud melihat. Lawannya adalah sifat umyun yang membawa maksud buta. Dan yang terakhir, sifat kalam yang membawa maksud berkata-kata. Lawannya sifat bukmun, iaitu tuli. Baiklah, dan pembagian sifat yang terakhir adalah sifat maknawiyah. Sifat maknawiyah ini membawa maksud sifat yang wujud kerana adanya sifat ma'ani dan menjadi mulazamah, yakni menjadi kesan ke atas sifat ma'ani tersebut. Sifat-sifat itu adalah pertama, kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, kaunuhu hayyan, kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, dan yang terakhir, kaunuhu mutakalliman. Baiklah, ada satu soalan yang sangat begitu popular dalam perbahasan sifat 20 Allah ini. Soalan ini berbunyi, mengapa sifat-sifat wajib bagi Allah ini hanya terbatas sehingga kepada 20 sifat sahaja? Bukankah Allah itu Tuhan
mestilah dia punya sifat ini tidak terbatas. Baiklah, bagi untuk menjawab persoalan ini, perlu digarisfahami bahawa betul Allah Subhanahu Wa Taala itu sifatnya tidak terbatas. Hanya saja para ulama ahli sunnah wal jamaah ini menetapkan 20 sifat Allah ini sebagai syaratul uluhiyah, yang ini bermaksud syarat ketuhanan. Adapun sifatul af'al, ini sifat mengenai perbuatan bagi Allah itu adalah tidak terbatas. Baiklah, ini sudah tiba perbahasan terakhir dalam bab ini, iaitu sifat jaiz, iaitu sifat harus bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah, sifat harus bagi Allah ini cuma ada satu, iaitu Allah bebas untuk melakukan sesuatu atau meninggalkannya. Tiada ada sesuatu pun yang lain yang mampu atau mempunyai hak untuk memaksa Allah untuk melakukan sesuatu atau meninggalkannya, kerana Allah itu sendiri adalah maha berkuasa. Sekian sahaja pembentangan daripada saya. Harap maaf anda ada kesalahan pertuturan. Saya akan menyerahkan pembentangan ini kepada sahabat saya yang seterusnya. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Nama Muhammad Ammar bin Ahmad Kamal. Nombor metrik 068120. Saya akan menerangkan bab 4 dan bab 5, iaitu sifat-sifat para nabi dan sifat-sifat malaikat. Dalam bab 4 dalam kitab Aqidatul Awam ini dinyatakan bahawa Allah telah mengutuskan beberapa nabi yang mempunyai sifat-sifat as-siddiq, tabligh, amanah dan fatanah. Yang pertama ialah sifat as-siddiq. As-siddiq bermaksud jujur dan tidak bohong. Seperti Rasul bersifat jujur, benar dan baik dalam ucapan maupun tindakannya, kerana apa yang disampaikan berlandaskan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai utusan Allah Subhanahu Wa Taala yang mempunyai sifat kesempurnaan melebihi semua makhluk Allah yang lain, namun ia tidak akan melepaskan mereka dari fitrah kemanusiaan yang ada pada mereka. Semestinya tindakan dan ciri yang dimaksudkan di sini tidak mencacatkan status kenabian mereka di mata orang ramai, seperti makan, minum, tidur dan sebagainya. Adapun tindakan yang boleh merendahkan status kerasulan mereka, mereka tidak akan melakukannya. Inilah yang membezakan mereka dengan orang yang lain. Sebagaimana malaikat yang sentiasa taat kepada perintah Allah dan tidak pernah sekali pun melanggar larangannya, begitu juga para nabi dan rasul. Mereka adalah orang yang dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala daripada perbuatan yang boleh membawa kepada dosa. Allah telah memelihara para nabi dan rasul daripada terjerumus ke dalam perbuatan maksiat sejak mereka kecil, sebelum mereka membawa risalah Allah serta selepas dilantik menjadi nabi dan rasul. Manakala sifat mustahil bagi para rasul adalah bertentangan dengan 4 sifat wajib. Yang pertama, sidik, jujur, lawannya kizib, bohong. Yang kedua, amanah, dipercayai, lawannya khianat, tidak boleh dipercayai. Yang ketiga, tabligh, menyampaikan wahyu, lawannya kitman, menyembunyikan. Dan yang terakhir, fatanah, berakal, bertentangan dengan baladah, bodoh. Maka terpenuhilah 50 aqaid yang wajib diketahui oleh umat Islam. Ada sebahagian ulama mengatakan lebih kurang 315 rasul, sedangkan Nabi Allah Subhanahu Wa Taala mencapai 124,000. Antaranya ada yang wajib diketahui dan ada yang tidak wajib diketahui. Terdapat 25 nabi dan rasul yang wajib diketahui, iaitu mereka yang disebut dalam Al-Quran. Penegasan bahawa Nabi Muhammad adalah nabi dan pesuruh Allah Subhanahu Wa Taala yang terakhir disahkan secara langsung oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran dan hadis. Antara firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum, walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin, wa kana Allahu bikulli syai'in alima." Yang bermaksud, Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapa dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup Nabi-Nabi, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Dalam bab 5 pula diterangkan
Umat Islam wajib meyakini kewujudan malaikat sebagaimana yang telah disahkan dalam Al-Quran. Beriman kepada malaikat bermaksud meyakini bahawa Allah Subhanahu Wa Taala telah menciptakan makhluk daripada cahaya dan tidak pernah menderhaka kepada Allah. Malaikat mempunyai bilangan yang banyak, tetapi Allah sahaja yang mengetahui bilangannya. 10 sahaja malaikat yang wajib kita ketahui. Yang pertama ialah malaikat Jibril, yang ditugaskan menyampaikan wahyu daripada Allah kepada rasul-rasulnya. Yang kedua pula ialah malaikat Mikail, ditugaskan oleh Allah memberi rezeki yang luas. Yang ketiga pula ialah malaikat Israel, ditugaskan untuk mencabut nyawa semua yang bernyawa di dalam alam dunia ini. Selepas itu yang keempat ialah malaikat Israfil, ditugaskan meniup sangkakala pada hari kiamat. Yang kelima dan keenam ialah malaikat Munkar dan Nakir, yang ditugaskan oleh Allah untuk menyoal mayat selepas manusia telah meninggal dunia. Yang ketujuh dan ke-8 ialah malaikat Raqib dan Atid, ditugaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mencatat segala perbuatan dan perkataan yang baik dan buruk daripada manusia. Yang ke-9 ialah malaikat Ridwan, ditugaskan untuk menjaga pintu syurga. Manakala yang terakhir ialah malaikat Malik, ditugaskan untuk menjaga pintu neraka. Wallahu a'lam. Nama saya Amzar Hanif bin Hassan, nombor metrik 068214. Pada bab 6, kitab ini menerangkan tentang kitab-kitab Allah. Terdapat 4 kitab Allah yang wajib kita ketahui dan wajib diimani. Yang pertama, kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa. Yang kedua, kitab Zabur, yang ini kepada Nabi Daud. Yang ketiga, kitab Injil yang diturunkan ke atas Nabi Isa. Yang keempat, kitab Furqan, yakni Al-Quran yang diturunkan kepada sebaik-baik Nabi Muhammad SAW. Maksudnya beriman pada hari akhir. Kita wajib percaya akan adanya hari akhir dan segala keajaiban yang terjadi pada hari itu. Maksud dari beriman kepada hari akhir adalah keyakinan yang pasti akan datangnya hari akhir dan sesuatu yang berhubungan dengannya. Dalam masalah iman kepada hari akhir, ada beberapa hal yang harus diyakini oleh seorang mukmin, iaitu yang pertama, beriman pada nikmat dan siksa kubur, iaitu dengan meyakini bahawa kematian itu pasti akan menjemput setiap manusia, dan apabila kematian telah datang kepada seseorang, maka tidak akan dapat dimajukan atau ditunda. Yang kedua, beriman pada hari kiamat. Hari kiamat adalah hari hancurnya seluruh alam semesta, bumi dan seluruh alam maya serta makhluk yang ada dalamnya akan binasa. Semua makhluk bernyawa akan menemui kematian. Yang ketiga, beriman pada hari kebangkitan, padang mahsyar dan sirat. Yang dimaksud beriman kepada hari kebangkitan adalah kita yakin bahawa Allah Subhanahu Wa Taala akan membangkitkan orang-orang yang ada dalam kubur mereka, kemudian dikumpulkan pada satu tempat untuk melakukan perhitungan amal. Setelah itu seluruh manusia dikumpulkan di satu tempat yang dinamakan mahsyar untuk ditimbang amal baik dan buruk yang telah dilakukan selama hidup di dunia. Akhir sekali, setelah melalui proses padang mahsyar, manusia akan melewati sirat, yakni jambatan yang membentang di atas neraka sebagai satu-satunya jalan menuju ke syurga. Yang mana yang berjaya melepasnya akan masuk syurga, dan yang tergelincir akan masuk neraka bergantung dari amal perbuatan selama di dunia. Yang seterusnya, beriman pada syurga dan neraka. Setelah berada di padang mahsyar dan berjalan di atas sirat, tahap terakhir adalah pilihan antara syurga dan neraka. Di akhirat, Allah Subhanahu Wa Taala hanya menjadikan 2 tempat sebagai akhir dari perjalanan manusia. Tidak ada pilihan ketiga, juga tidak ada suatu tempat di antara syurga dan neraka. Syurga adalah rumah kebahagiaan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang-orang yang beriman. Diperuntukkan bagi orang-orang yang melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan menjauhi segala larangannya. Di dalamnya terdapat segala kenikmatan dan keindahan yang tidak pernah terbayangkan di dalam angan dan perasaan manusia di dunia. Sedangkan nikmat teragung bagi penduduk syurga adalah tatkala mereka melihat Allah Subhanahu Wa Taala secara langsung, zat yang maha rahsia yang tidak dapat dibayangkan dan dilihat selama hidup di dunia, akan dapat dilihat secara jelas. Lama atau sebentarnya seseorang melihat Allah Subhanahu Wa Taala bergantung seberapa banyak amal kebajikan yang dilakukan di dunia. Selain menyediakan syurga bagi hamba yang taat dan patuh, Allah Subhanahu Wa Taala juga menciptakan neraka sebagai balasan bagi orang-orang yang sentiasa menghiasi kehidupan dunianya dengan perbuatan durhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Mereka menjadi bahan bakar api neraka yang menyala-nyala. Setiap orang yang masuk neraka akan mendapatkan siksa yang sangat pedih akibat dari perbuatannya di dunia. Seterusnya, pada bab yang ketujuh, kita ingin menerangkan tentang beberapa kewajipan bagi orang mukallaf. Yang pertama, Nabi SAW diutus kepada seluruh umat manusia. Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah SWT sebagai Nabi terakhir yang membawa rahmat untuk seluruh alam. Tidak hanya untuk manusia tetapi untuk seluruh makhluk Allah SWT yang ada di jagat raya ini. Dalam Al-Quran ditegaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Surah Al-Anbiya ayat 107. Yang bermaksud, dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Seterusnya, kita wajib juga mengetahui tentang keluarga Nabi SAW. Garis keturunan Nabi Muhammad SAW adalah dari golongan suku Quraisy, yakni suatu kelompok yang sangat disegani di tanah Mekah. Ayah beliau adalah Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah. Sedangkan ibunya bernama Aminah binti Wahab bin Abdul Manaf bin Zuhrah bin Kilab. Jadi nasab ayah dan ibu Nabi SAW bertemu pada moyangnya yang bernama Kilab. Sedangkan yang menyusui Nabi SAW bernama Halimah binti Abi Zu'ad As-Sa'diyah. Kemudian tentang isteri-isteri Nabi SAW. Nabi Muhammad SAW wafat meninggalkan 9 isteri. Mereka adalah perempuan-perempuan yang mulia. Mereka lebih memilih menjadi isteri Nabi Muhammad SAW daripada gelimang harta dan kemewahan dunia. Seterusnya, kita juga wajib menghormati sahabat Nabi. Setiap mukallaf wajib menghormati para sahabat Nabi SAW, khususnya Khulafa Ar-Rasyidin yang 4, iaitu Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali. Seterusnya, tentang Isra' dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Isra' Mi'raj merupakan perjalanan yang istimewa sekaligus kejadian yang luar biasa yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW. Terjadi pada malam Isnin tanggal 27 Rejab tahun 621 Masihi, 1 tahun sebelum Nabi SAW hijrah ke Madinah. Isra' adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sedangkan Mi'raj adalah naik ke langit sampai langit ke-7, bahkan ke tempat yang paling tinggi, iaitu Sidratul Muntaha. Seterusnya, kewajipan solat 5 waktu. Kewajipan solat 5 waktu disampaikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW pada saat Isra'. Dari sini dapat dipahami tentang keutamaan solat dari ibadah yang lain. Perintah solat disampaikan langsung oleh Allah SWT tanpa perantara siapapun, tidak seperti ibadah yang lain yang wajib melalui perantara malaikat Jibril. Kerana itu sangat wajar jika Rasulullah SAW mengatakan bahawa solat adalah unsur terpenting dalam agama Islam dan amal pertama yang dihitung kelak di akhirat. Secara kesimpulannya, ajaran akidah yang dibawa oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah ataupun lebih dikenali sebagai Aswajah bukanlah suatu golongan yang membimbing kepada kesesatan, kerana ia mudah difahami dan kemudian diamalkan. Akidah ini juga merupakan salah satu tuntutan Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya, kemudian diteruskan oleh ulama-ulama terdahulu. Adanya ajaran akidah tentunya memiliki sesebuah tujuan untuk kebaikan umat manusia. Antara tujuannya ialah memurnikan ibadat dan niat hanya kepada Allah Ta'ala semata-mata, memerdekakan akal dan fikiran, kerana ketika seseorang tidak memiliki akidah, maka ia akan membawa kepada penyekutuan Allah. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah juga harus diwajibkan sebagai salah satu akidah yang dipegang oleh umat Islam pada hari ini. Daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa inna bani Israila tafarraqat ala sintaini wa sab'ina millah wa taftariku ummati ala salasin wa sab'ina millah kulluhum fin nari illa millatin wahidatin." Qalu, "Wa man hiya ya Rasulullah?" Qala, "Ma ana alaihi wa ashabi." Maksudnya, sesungguhnya
telah berpecah Bani Israel kepada 72 kelompok, manakala umatku akan berpecah kepada 73 kelompok, di mana kesemuanya akan ke neraka kecuali satu kelompok. Mereka bertanya, siapakah mereka itu wahai Rasulullah? Baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, mereka adalah golongan yang berpegang kepada ajaranku dan para sahabatku. Hadis riwayat Tirmizi. Berdasarkan hadis ini, para ulama telah membuat kesimpulan bahawa maksud mereka yang mengikuti sunnah Rasul dan para sahabat ialah golongan ahli sunnah wal jamaah. Kita bersyukur kerana umat Islam di Malaysia pada hari ini sekian lamanya telah memahami Islam secara seragam dengan ajaran ahli sunnah wal jamaah dan sebagai pegangan akidah yang telah menyatu padukan kita semua. Pegangan akidah ahli sunnah wal jamaah ini adalah satu pegangan yang berakar umbi dari ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW dan para sahabat baginda. Kemudian disusun dengan lebih bersistem dan teguh oleh dua tokoh Islam, iaitu Imam Abu Al-Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Bagi memastikan kelangsungan ketamadun umat Islam di negara ini, usaha untuk memartabatkan akidah ahli sunnah wal jamaah hendaklah dipergiatkan. Pendirian pihak berkuasa dari institusi Islam di Malaysia dalam menetapkan ahli sunnah wal jamaah sebagai pegangan rasmi ia adalah sangat wajar supaya menjadi panduan dan pegangan hidup serta pengamalan masyarakat Islam di negara ini. Di samping itu, umat Islam dituntut untuk menghayati prinsip-prinsip, ciri-ciri akhlak dan manhaj yang telah disepakati oleh ulama ahli sunnah wal jamaah. Semoga sikap ini memberi impak positif yang berpanjangan dalam menyatu padukan umat dan mengukuhkan perpaduan serta menjamin kestabilan negara ini. Sebarang usaha untuk memasukkan ajaran dan fahaman yang bercanggah daripada ahli sunnah wal jamaah dan berlainan dari pengamalan biasa masyarakat Islam di negara ini dianggap sebagai salah satu usaha untuk memecah belahkan masyarakat, mengacau bilaukan kestabilan serta keharmonian negara. Oleh itu, pihak berwajib perlu membanteras ajaran dan fahaman yang menyalahi akidah ahlu sunnah wal jamaah sebagai menyahut suruhan Allah Subhanahu wa ta'ala, selari dengan konsep tolong-menolong dalam membuat perkara kebajikan dan takwa. Usahlah kita mensia-siakan masa yang ada dengan menyibukkan diri melakukan perkara-perkara yang boleh memudaratkan dan menghancurkan kedaulatan negara dan ummah. Sebaliknya, kita melazimi ilmu yang benar demi memahami sebuah manhaj yang murni dan hak yang dibawa oleh ahli sunnah wal jamaah ke arah memartabatkan Islam sebagai agama yang membawa rahmat kepada seluruh alam.